Ya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi masjid, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan, seluruh ahli jemaah, moga-moga Allah memberikan kebaikan dan kesihatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala setiap hari menjadi satu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, yang beriman. Kita jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita ini semata-mata lillahi taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali ambo sapa di Masjid Al-Furqan, betul dah? Orang kata kalau masuk rumah orang tak beri salam, orang kata ku ajar. Dan ambo sebenarnya duduk perhati lama dah Masjid Al-Furqan di dalam Facebook. Setiap hari ada live. Semalam Ustaz Muhammad Marwan, ilmu tentang akhir zaman. Jadi hamba duduk di Kelantan tengok tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang biodata hamba. Nama hamba Muhammad Syukri Wafi bin Mukhti, berasal daripada Tanah Merah, Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraah Pulai Condong, Macang, Kelantan. Kemudian melanjutkan pengajian di bidang diploma Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru, Selangor, diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraah. Kemudian menyambungkan lagi pengajian di bidang ijazah sarjana muda Usuluddin Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Dan alhamdulillah diberikan rezeki dalam proses lah ni nak sambung lagi pengajian di bidang ijazah sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah baru-baru ni Allah berikan sedikit nikmat yang mana hamba dapat menyertai program reality TV pendakwah pendakwah Nusantara musim yang ke-6, dan sekarang ni masih lagi terikat kontrak dengan TV3 Media Prima dalam program Tanyalah Ustaz 2019, duk main TV3 pukul 6.30 pagi sampai pukul 8. Kita mengupaskan segala-gala tentang banyak aspek-aspek ilmu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah, amo sebenarnya mari ke bumi Terengganu ni, orang kata satu nikmat yang mana ni balik cuti bila siapa nak ke Tanah Merah, kita singgah di Kuala Terengganu sebentar. Nikmat yang mana Allah berikan di bumi Terengganu ni cukup hebat. Kita mempunyai para ulama, ayah cik, dan ramai lagi. Dan kemudian tuan-tuan, baru-baru ni kita terdengar satu peristiwa yang viral seluruh Malaysia. Bila siapa di Kuala Terengganu, ambo teringat lalu tentang satu kematian anak muda kita, nama Abdul Bari. Viral baru ni. Kalau tuan-tuan tak tahu, malu lah. Ambo duduk Kuala Lumpur pun tahu. Yang mana kematian seorang pemuda ni, dia duduk, dia selamatkan sebuah, ada mangsa 5 orang mangsa kata silap ambo, terjun ke dalam sungai Terengganu. Lalu Allah pilih dia tuan-tuan, dia pergi selamat, kemudian Allah tarik nyawa dia. Terus semalam pula kita dikejutkan dengan seorang ulama juga, kematian seorang yang tengah-tengah sihat, Ustaz Nur Razli Musa, bekas ahli Parlimen Tapah, Perak. Ambo saing dengan anak dia ngaji sekolah mula, anak dia convocation di Universiti Islam Madinah. Semalam minggu lepas anak dia konvo, 2-3 hari lepas. Semalam Allah ambil nyawa dia. Sebelum dia pergi ke Madinah, dia sempat menyertai satu demonstrasi pembantahan tentang orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tengok orang berjalan di atas dakwah ni. Allahu akbar. Tak peliklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Idza aradallahu bihi khairan ista'mala." Satu hari Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, apabila Allah Subhanahu wa taala aradallahu bihi khairan,
Allah Subhanahu wa taala nak inginkan satu kebaikan kepada hamba-Nya tersebut, maka ista'malah. Nabi kata Allah gunakan manusia tersebut, ista'mal. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamba tersebut? Lalu Nabi kata, dengan cara Allah li'amalin salih, berikan manusia tersebut melakukan amal kebaikan, thumma yaqbiduhu alaih, kemudian selepas sahaja dia melakukan amal kebaikan, dia melakukan solat, mengaji Al-Quran, dia buat benda-benda baik, tak langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, thumma yaqbiduhu alaih, kemudian Allah matikan manusia tersebut. Ini adalah salah satu cara Allah gunakan manusia tersebut. Tuan-tuan, kita tengok kalau kita tengok dari segi Abdul Bari, orang tidak sahur, tuan-tuan. Tetapi selepas kematian manusia tersebut, seluruh Malaysia mendoakan kebaikan. Hak ni yang kita nak, tuan-tuan. Jangan hidup kita dicaci maki, orang tidak suka, mati pun orang bersyukur, tuan-tuan. Siapa kata hak tu? Haji tu duduk mana? Mati dah, Allah alhamdulillah. Tidak nak ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tuan-tuan. Nak ucap alhamdulillah mati, aku duduk tunggu lama dah dia ni mati. Tuan-tuan, Allahu akbar. Kalau kita kembali balik, flashback balik sejarah Islam di antara sebuah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Ustaz Nur Azli semalam. Meninggal dia ni, Allah ambil nyawa dia ni. Mati di Madinah. Nabi kata barang siapa yang mempunyai kemampuan mati di kota Madinah, maka matilah dia di sana. Perkuburan Baqi' bersama para sahabat. Tuan-tuan, Ambo teringat lagi lawak lucu dia. Dia ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, dia ni jebek, orang kata Ustaz Taliban. Ada satu hari tu dia ni sibuk dengan dakwah setiap malam. Dia balik lewat. Kadang-kadang anak ni takut buat apa, tuan-tuan? Anak takut duk tunggu di ruang tamu, tunggu ayah yang balik buat apa. Mari balik dah, orang Banggali mana? Anak orang lagu tu dia, tuan-tuan. Allahu akbar. Kalau kita tengok balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemuda, namanya siapa? Namanya, tuan-tuan, saya yakin kita tidak tahu tentang sirah tersebut. Tetapi sirah tersebut nak sama dengan kematian seorang manusia yang Abdul Bari tadi. Dan kematian manusia yang melakukan kebaikan, kemudian Allah matikan dia, maka seluruh penduduk di kota Madinah mendoakan kebaikan dia sehingga ke hari ini. Sirah tersebut, siapakah nama dia, tuan-tuan? Namanya Julaibib. Tuan-tuan balik nanti cari balik cerita dia. Dalam sebuah hadis yang panjang, hamba ringkaskan, daripada perawi Abi Barzah, dia mengatakan bahawasanya di kota Madinah ketika itu ada seorang pemuda yang namanya Julaibib. Ciri pemuda tersebut, dia berkulit gelap, dia pendek, dia gemuk, tak ada rupa, tidak bersuhu, tidak ada harta, tidak ada pangkat, tidak ada macam-macam, cukup pakai. Kemudian ciri yang seterusnya Julaibib ini ialah dia ni suka bersaing dengan retina. Kalau kita zaman-zaman muda dulu, kita jatuh ini sayang dengan retina, kita tak suka buat apa, tuan-tuan. Kita kata ni Romeo retina dah ni, dia ni. Tetapi Julaibib ini bukan bermakna dia melakukan kemaksiatan, tidak, tetapi dia suka bersaing dengan retina. Sehingga kan perawi ini Abi Barzah pernah mengatakan kepada anak perempuannya, dia kata apa? La yadkhulanna alaikum li Julaibib. Jangan sesekali wahai anakku pergi saing dengan Julaibib. Fa in dakhala alaikum, sekiranya pergi saing dengan Julaibib ini, orang yang tidak ada nama, orang yang biasa-biasa, orang yang tidak orang yang suka bersaing dengan retina. Fa in dakhala alaikum la af'alanna wa la af'alana. Mengingat anak aku tem. Bahasa dia. Lalu, tuan-tuan, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Julaibib. Nabi kata kepada Julaibib, "Ya Julaibib, mun tak sin nikah kah?" Tuan-tuan faham berkali bahasa Kelantan buat Kau nak kecil luar, kita kuah dah kecil luar dah kau lupa, tuan-tuan. Ketika Nabi jumpa dengan Julaibib, "Wahai Julaibib, mu tak sin nikah?" Kata Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa nak kat aku? Aku ni tak ada rupa, reta tak ada." Dan Rasulullah kata kepada Julaibib, "Ya Julaibib, kalau lagu ni aku je buat kira kamu." Tuan-tuan, hamba ringkas ke lah. Kalau nak ayat sepatah-patah, habis pukul 10 kuliah kita malam ni, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kata Julaibib, "Ya Rasulullah, jika engkau berkehendak demikian, maka aku turutkan." Lalu ketika itu satu kematian seorang suami, isteri dia tu jadi tukar status jadi janda, dia balik habiskan tempoh iddah dia bersama keluarga. Menjadi tradisi orang Madinah,
Dia balik ke rumah keluarga dia, habiskan tempoh iddah di rumah keluarga dia. Lalu kata Abi Barzah, perawi hadis tersebut, orang perempuan Madinah, dia ada simpan satu perasaan yang mana dia rasa sekiranya suami dia meninggal, habis tempoh iddah, dia mengharapkan, ada terdetik dalam hatinya, kok Nabi nak mari masuk Madinah. Jangan salah faham, bukan Nabi menunjukkan, bukan Nabi ni gila kepada orang janda, tidak. Tetapi betapa tingginya penghormatan Nabi SAW kepada golongan perempuan, sampaikan golongan perempuan di Madinah menyimpan perasaan kepada Nabi SAW, sekiranya sebelum orang lain mari nak masuk, kalaulah Nabi mari masuk Madinah aku, maka aku terima lamaran Nabi. Orang perempuan Madinah. Lalu Nabi SAW pergi ke rumah seorang perempuan janda tadi, cantik. Dijumpa dengan mak ayah dia. Siapa di rumah depan mak ayah dia? Tuan-tuan cari balik sirah tentang. Kata Nabi SAW, wahai pakcik, hari ni hamba mari ke rumah pakcik, hamba nak lamar anak pakcik. Kata ayah tadi, ya Allah, dia angkatkan kedua tangan dia, dia kata, bersyukur ya Allah, sekiranya engkau wahai Rasulullah meminang anak aku hari ini, maka kecil tapak tangan aku nyirukan. Sebab selakah dah lakah kami ni berada dalam syurga. Lalu kata Rasulullah, la, aku datang pada hari ini nak minangkan anakmu ini untuk Julaibib. Dia dengar je Julaibib tadi tuan-tuan, hak cukup pekeh, dia garu kepala tepat tak gatal. Tak apa lagu ni, ya Rasulullah, hamba pergi jumpa dengan isteri hamba dulu, hamba kecek kira dulu, tunggu sebentar. Si suami tadi pergi jumpa dengan isteri dia. Dia kata, ya wahai yang Rasulullah datang pada hari ini nak pinang anak kita. Kata bini dia, terima selalu lah, tunggu apa lagi. Tetapi bukan untuk Rasulullah, untuk Julaibib. Tuan-tuan, bini dia tadi hak kata terima mula-mula ni, dengar sahaja Julaibib mari masuk Mina, dia kata apa? La amrullahi la tuzawwaju. Demi Allah, aku bersumpah demi Allah wahai Cik Abid, hari ini jangan sesekali memberikan anak kita ni menikah dengan Julaibib. Tuan-tuan, orang Julaibib ni orang tak sahu, orang tak kenal. Tetapi dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW memberikan satu jaminan kepada pakcik dan makcik tadi. Pakcik, kalulah anak pakcik ni dinikahkan dengan Julaibib, maka aku yakin hidup di dunia dan di akhirat mereka akan berkah. Tentu biar anak tina dia supaya dari drama juga tentu. Kata kalau lagu itulah Rasulullah jaminkan kepada anak kita, maka terimalah lamaran Rasulullah ini ya, wahai ayah dan ibu. Maka berkahwinlah mereka, dipendekkan cerita. 2-3 tahun selepas itu, kata Abi Barzah, berlaku satu peperangan. Nabi SAW memanggil semua para sahabat. Ramai para sahabat yang nama-nama yang besar, nama-nama yang hebat turun berlaku. Sayyidina Hamzah, orang yang hebat-hebat turun. Kemudian dalam ramai-ramai tentera Islam, semua orang tak perasan Julaibib turun berperang ketika itu. Tuan-tuan, orang tidak seru. Seperti kita tuan-tuan, tidak ada nama turun-turun tempat ramai, orang tidak kenal. Tetapi apabila berlakunya peperangan, Islam menang. Nabi SAW menghimpunkan para sahabat selepas peperangan. Nabi tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah syahid pada hari ini? Pakar riwayat belaka para sahabat, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan yang syahid. Nabi tanya kali kedua, wahai para sahabat, siapa syahid pada hari ini? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami dah ulang dah tadi, fulan bin fulan, fulan bin fulan syahid. Lalu Nabi kata, ya wahai para sahabat, siapakah yang syahid pada hari ini? Maka tuan-tuan, bila soalan yang ketiga Nabi bertanya, para sahabat mula pelik, ada benda yang tidak kenal. Lalu Nabi kata, aku kehilangan seorang yang aku kasih di atas dunia ini. Tuan-tuan, maka Nabi menyuruh para sahabat, kata Abi Barzah, untuk mencari jenazah-jenazah yang syahid pada hari tersebut. Maka berpecahlah para sahabat. Medan peperangan ini besar tuan-tuan. Lalu cari jenazah-jenazah orang Islam tuan-tuan. Terjumpalah jenazah Julaibib yang tadi. Baru 2-3 tahun nikah, turun perang, tiba-tiba meninggal dunia. Allah berikan syahid kepada dia dalam keadaan dia tengah melakukan kebaikan, kemudian dia mati. Dijumpa, kata Abi Barzah, jumpa jenazah Julaibib ini dikelilingi dengan 7 orang musuh tuan-tuan. Lalu Rasulullah sampai di tempat jenazah tersebut. Rasulullah kata kepada tu, inilah jenazah Julaibib. Hari ini Rasulullah memangku jenazah Julaibib. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, hari ini kalian menyaksikan bahwasanya kulit
aku bertemu dengan kulit Julaibib, maka haram api neraka. Inilah orang yang tidak famous di atas dunia, tidak masyhur, akan tetapi sekarang dia berada di syurga. Nabi kata lagu itu. Lalu Nabi menyuruh para sahabat menggali kubur. Letak jenazah yang mati syahid, tak perlu mandi lagi tuan-tuan, letak dalam lahat. Dan Nabi menangis. Nabi apa tuan-tuan? Jenazah Nabi kasih sungguh-sungguh kepada Julaibib ini. Betapa taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi letak jenazah Julaibib, Nabi mengangkat tangan berdoa di hadapan para sahabat, kata Abi Barzah. Doa Nabi, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba. Apa maksud dia tuan-tuan? Ya Allah, berikan kebaikan kepada isteri Julaibib tadi yang telah menuruti perintahku. Subba 'alaiha al-khaira sabba. Wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada isteri Julaibib ini taj'al 'aisha, kehidupan yang sempit, kaddan kadda, yang sangat-sangat sempit. Tuan-tuan, kata Abi Barzah, dengan berkat doa Nabi tersebut, 2 tahun selepas itu isteri Julaibib jadi orang yang kaya di kota Madinah, yang banyak mengeluarkan harta di jalan Allah. Apa kesimpulannya tuan-tuan pada mukadimah kita malam ini? Nak ceritanya bahawasanya hidup di atas dunia ini banyak kita kena mengingati mati. Orang kadang-kadang sihat, mati semata. Mati itu tak kira, umur tak kira masuk. Dan pastikan kesimpulan kita yang kedua pada hadis tersebut, sentiasa kita lakukan kebaikan, tidak kiralah kita berada di mana-mana. Letakkan di dalam hati kita bahawasanya tak ada langsung masa untuk kita lakukan maksiat. Kalau boleh, tak ada langsung untuk melakukan keburukan. Sebagaimana kita ingatkan kematian yang sentiasa menjenguk kita setiap hari. Mengingatkan kepada kematian orang-orang yang sebelum kita, bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam, kemudian Allah matikan mereka dalam keadaan tersebut. Itu tuan-tuan sebagai mukaddimah kita. Panjang mukaddimah, sampai 20 mukaddimah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan bawakan sedikit kupasan tentang tadabbur Al-Quran dalam surah Luqman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal seorang manusia namanya Luqman Al-Hakim. Dalam surah Luqman, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar kisah tersebut. Cuma pada malam ini insya-Allah saya bawakan pada aspek-aspek tertentu yang telah digariskan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh, pada hamba masa mengaji di Indonesia dulu, kami di Indonesia mereka ini bebas beragama, bebas nak keluar agama Islam. Rumah hamba dengan 100 meter dekat tu ada sebuah surau, sebuah masjid Syiah. Sebelah masjid tersebut ada satu pustaka. Bahawasanya akidah-akidah para pelajar mereka kadang-kadang ramai terpesong. Alhamdulillah kita, negara kita masih lagi terjaga, walaupun banyaklah benda berlaku. Antara hamba rasanya, saya hamba orang Indonesia berada di fakulti syariah, fakulti dakwah, fakulti usuluddin. Kadang-kadang mereka menyinggah ke pustaka tersebut, membaca, mengambil rujukan-rujukan daripada puak-puak Syiah. Tuan-tuan, betapa bebasnya golongan-golongan mereka di sana. Ada satu hari yang berjumpa dengan golongan etis yang tidak mempunyai yang tidak mempercayai adanya Tuhan. 3 soalan dia ajukan kepada hamba. Soalan yang pertama dia kata, "Pak, kalau benar Islam itu benar, kalau bapak sudah berapa tahun udah lahir dalam keadaan Islam?" Saya kata, saya dah 27, 26 tahun. Dia kata, kalau begitu mau nanya Pak 3 soalan. Soalannya Pak, yang pertama sekali, apakah benar Tuhan Muhammad itu benar? Apakah benar Nabi Muhammad itu benar? Saya kata, ya benar. Kenapa? Kamu tak percaya? Kamu Islam kah? Dia kata dia Islam. Tapi sekarang saya tak percaya. Saya lahir dalam keadaan Islam, dia kata. Sekarang aku tak percaya Pak. Saya kata, bukti yang kamu tak percaya apa? Yang pertama sekali Pak, ketika solat 5 fardu kalian, setiap solat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya, apa masalah? Yaitu berarti Tuhan Muhammad itu enggak benar. Ihdinas siratal mustaqim maknanya tunjukkan kami jalan yang lurus. Berarti Tuhan Muhammad itu enggak lurus lagi Tuhan. Benar Pak? Saya kata tak apa. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia tanya kepada saya, kalau benarlah Tuhan Nabi Muhammad itu maksum, enggak punya dosa, dia kata. Saya kata memang tak punya dosa. Dia seorang yang maksum.
Dia kata kalau benarlah Muhammad itu maksum, enggak punya dosa, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan, dia tahu tuan-tuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita kalau tak tahu malu tuan-tuan. Setiap kali hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan setiap hari Nabi Muhammad itu Pak, dia meminta ampun 70 kali sehingga 100 kali Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia banyak melakukan dosa. Tuan-tuan, kita pening kepala nak jawab apa-apa. Allahu akbar. Betapa bebasnya mereka yang tidak mempunyai akidah. Maka tuan-tuan, hari ini saya bawakan tentang ini. Maka surah Luqman menyatakan kepada kita, Luqman Al-Hakim, yang mana kita selalu dengar bagaimana hebatnya dia mentaati, mendidik anaknya sehingga anaknya ini mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah Nasirullah, 3 aspek sahaja yang dia terapkan. Maka tuan-tuan, kita pelik kadang-kadang. Ada yang seterusnya soalan dia kata, Pak, kenapa Al-Quran itu enggak diturunkan kepada Nabi Adam saja? Aku percaya Pak, kalau benarlah Tuhan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Adam, agama kita ini semuanya sama, dia kata. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir? Maka Pak, aku bingung. Dia kata macam itu. Kalau dikata dia bingung, sudah kita pun bingung juga tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu asbabnya kenapa? Nah, kalau kita nak bandingkan kenapa mukjizat kepada Nabi Musa Allah berikan tungkat dan tangan yang bercahaya. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuatu kepada kaumnya itu adalah bersesuaian dengan tempat keadaan kaum tersebut. Kita lihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tungkat kepada Nabi Musa. Tuan-tuan, Nabi Musa berhadapan dengan siapa tuan-tuan? Berhadapan dengan Fir'aun, di mana kaumnya tersebut orang yang hebat-hebat dalam ilmu sihir. Maka Allah turunkan mukjizat itu kepada Nabi Musa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana salah satu faktor kecilnya ialah ketika di zaman Arab Jahiliyah, mereka ini ramai di antara mereka hebat dalam ilmu bahasa. Sampaikan mereka membuat syair-syair yang mana menyembah Al-Lat wal Uzza, menjadikan Mekah itu sebagai tempat, Kaabah itu sebagai tempat berhala mereka. Maka tuan-tuan, salah satu kisah kalau kita tengok, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memudahkan gerak kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat sendiri bagaimana cerita tentang Sayyidina Umar memeluk Islam, bukan kata Nabi pergi kepada Sayyidina Umar, Nabi kata, ya Umar, masuk Islam. Tidak tuan-tuan. Tetapi dengan cukup sahaja Sayyidina Umar melihat lembaran daripada surah Taha. Kalau dalam ilmu Al-Adabun Nusus, yang mana menyatakan tentang bagaimana mereka ini sesat dengan syair-syair mereka. Mereka membuat syair-syair, lalu mereka melaungkan syair-syair di tengah pasar, sehingga akan mabuk. Antara syair yang pernah hamba perasan ketika turunnya surah Al-Fil, Allah cerita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah cerita kepada Nabi Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sekelompok gajah. Allah nak cerita betapa besarnya Allah, ciptaan Allah itu gajah pun Allah nak cipta, apatah lagi manusia. Lalu penyair dia rasa terjejas dengan syair-syair mereka. Mereka membuat satu perancangan jahat untuk menyesatkan Al-Quranul Karim. Mereka mengambil daripada surah-surah tersebut, nak tukar kepada surah lain. Mereka ambil, buat syair terbaru, nak cerita tentang gajah juga, nak lawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tiru irama rentak surah Al-Qari'ah. Allah cerita, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah cerita tentang surah Al-Qari'ah. Tiba-tiba para penyair nak menyesatkan Al-Quran, dia letak al-fil kamal-fil, mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah, itu gajah, mutahuda apa yang berada pada gajah. Tuan-tuan, para penyair nak menyesatkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran sehingga ke hari ini. Ketika Sayyidina Umar sedang melihat syair-syair yang dilantunkan di tengah-tengah pasar, lalu datang seorang Arab, dia kata, ya Umar, mu sibuk gapo kat hari ni? Duduk tengah-tengah lagu ni, mu tak tahu ke adikmu masuk Islam, masuk agama Muhammad?
Terkejut Saidina Umar. Saidina Umar ni orang yang bengis, tuan-tuan. Dia lari balik ke rumah dia, ke rumah adik dia. Siapa ke rumah adik dia? Nak Allah nak berikan hidayah kepada Saidina Umar. Ketika itu dia terbaca dalam surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuan-tuan, Saidina Umar membaca lembaran surah Taha tersebut. Dia kata, wahai adikku, ni daripada manakah ini? Kata adiknya, ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergegas Saidina Umar pergi ke rumah Nabi nak peluk Islam. Sampai di hadapan rumah Nabi, Saidina Hamzah mengeluarkan pedang. Kata Saidina Hamzah, hari ni Umar datang ke rumah Nabi tidak ada niat yang lain dah. Mari hari ni mesti nak bunuh Nabi Muhammad dah ni. Kata Saidina Umar, tidak, aku mari nak peluk Islam. Tuan, peluk Islam disebabkan kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah dalam Al-Quran. Maka tuan-tuan, hari ini kita berpandukan Al-Quran. Di dalam surah Luqman, Allah nak menceritakan surah Luqman ini berada sebelum surah As-Sajdah, yang imam kita dok baca setiap Jumaat pagi. Sedap suara imam kita apa ini, tuan-tuan. Surah Luqman daripada ayat 12 hingga 19. Kata Abdullah Nasir Unwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tuan-tuan, sebelum sapa ke rumah malam ni, singgah dulu kedai buku, cari kitab yang telah diterjemahkan ini. Syekh Abdullah Nasir Unwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak menurut cara Islam. Kata Syekh Abdullah Nasir Unwan dibahagikan kepada 3 aspek sahaja yang berada dalam sebuah kisah Luqman Al-Hakim ini, yang mana Allah nak cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya didik Nabi Muhammad sendiri, didik isteri, didik anak-anak, didik kaum kerabat sahaja dengan 3 aspek. Apakah aspek tersebut? Kita lihat. Dalam ayat 12 Allah cerita, "Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah." Dan telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman al-Hakim, yang bermaksud al-hikmah ini bijaksana. Kata Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya, bijaksana yang bagaimana? Ketika mana Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim anak pinak, Allah berikan kepada kita harta yang mewah, berikan kepada kita nikmat, maka orang yang bijaksana seperti Luqman Al-Hakim, anishkur lillah, benda yang pertama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kata, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu yashkuru li nafsi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja, bahkan untuk diri dia sendiri, li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak sedikit langsung terjejas segala kemewahan yang Allah Subhanahu wa taala itu punya, tidak sedikit langsung terjejas. Ghaniyun, maha kaya lagi. Hamidun, lagi maha terpuji. Lalu apakah aspek yang ketiga ni? Aspek yang pertama, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Aspek yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil apa yang berada kepada Luqman Al-Hakim, jadikan dalam kehidupan dia 3 aspek. Maka aspek yang pertama, yakni aspek akidah, kata Syekh Abdullah Nasir Unwan. Berkata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa huwa ya'izu ya bunayya, wahai anak daku yang kusayang, la tusyrik billah. Benda yang pertama, wahai anak daku, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya dosa syirik itu sangat besar, azim, tidak ada yang lebih besar. Tuan-tuan, kita lihat sendiri bagaimana Allah menekankan kepada manusia ini aspek akidah. Pada mata kasar orang yang tidak berilmu, kata apa akidah? Akidah tidak penting. Salah, tuan-tuan. Akidah benda yang pokok pangkal yang paling penting. Kalau kita lihat sendiri benda yang berlaku minggu lepas, konsert Blackpink yang dianjurkan,
Tuan-tuan, yang menghadiri konsert tersebut bukannya orang yang bermasalah sahaja dari sudut tak tutup aurat. Yang menghadiri konsert tersebut anak tina kita juga, tuan-tuan. Pakai tudung comel-comel. Gi sambut artis-artis Korea ini di airport KLIA 1. Tunggu 3-4 jet semata-mata nak mengagungkan artis Korea, tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah disebabkan tidak adanya didikan akidah kepada seorang anak-anak tina kita. Maka disebabkan itulah akidah ini sangat-sangat penting. Allahu Akbar. Hamba dalam dakwah itu ada satu kisah yang mana kami ni 1 minggu tu menguruskan jenazah yang tidak dituntut. Bila menguruskan jenazah yang tidak dituntut, dan tuan-tuan, hamba rasa kenaling tu lebih lagi, tuan-tuan. Dengan usia yang muda kita biasa urus jenazah-jenazah yang dituntut saja. Contohnya meninggal hari ni, malam ni kita urus paling lama pun, tuan-tuan. Tapi diringkaskan cerita, pada saat hari tersebut ditugaskan untuk nak kira markah, menguruskan jenazah yang tidak dituntut di Hospital Kuala Lumpur. Siapa-siapa di Hospital Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, kita ni tak biasa dengan keadaan tersebut. Masuk Isa dah ke? Azhar dulu ke? Ada? Diteruskan. Baik. Siapa di Hospital Kuala Lumpur tu, tuan-tuan, ada seorang pegawai yang mengiringi kami 10 orang da'i. Amo tengok keluarga ramai duk teriak luar, amo kata ni mesti ada kematian. Kita pun jaga-jaga masuk bilik mayat tu, bilik mayat. Jadi masuk pintu bilik mayat ni, mula-mula sekali dia ceritalah tentang prosedur dia lagu mana hospital. Untuk maklumat ni, masuk saja ni ada seorang jenazah yang ditutup dengan kain putih atas katil. Baru saja meninggal. Dia kata, okey para da'i sekalian, ni kalau kita nak tengok ni salah seorang jenazah, yang mana prosedur yang pertama, kami akan menimbang dahulu jenazah tersebut, berapa kilokah berat jenazah tersebut. Tuan-tuan, saya tak kisahlah di situ lagu tu, tuan-tuan. Darah ni duk mengalir banyak lagi atas katil tersebut. Lalu dia ni sebab experience, pengalaman dia kerja, dia tak kenali dah, tuan-tuan. Kita ni kenali. Dia buka sahaja kain tersebut, tuan-tuan. Hamba pertama kali melihat otak manusia berada di luar. Selama ni hamba duk tengok ayah kucing kena jerit tengah jalan tu, kita biasa, tuan-tuan. Tengok. Tetapi manusia tuan tadi ni, pengiring tadi tu, dia disebabkan pengalaman, dia boleh pergi-pergi lagu tu. Dia biasa, tuan-tuan. Pengalaman. Kita tak apa cik, kita nak pergi tengok jenazah tak dituntut. Kita kenali dah, tuan-tuan. Jalan sikit lagi, tuan-tuan. Di sebelah kanan hamba ada sebuah peti frozen. Kita dalam hati kata, ni frozen yang hamba biasa tengok di kedai runcit orang letak daging burger daging, tuan-tuan. Siapa depan frozen tersebut, dia pun buka frozen, dia ambil. Okey para da'i, ini adalah kaki orang yang telah dipotong, kita akan simpan dalam peti sejuk ni. Okey, jadi da'i sekalian kena jagalah makan minum, takut kucing mani, dia kata kamu. Tuan-tuan, kita letak kaki tu, kita kenali, tuan-tuan. Kena letak dah kaki tu. Kita nak tengok jenazah ni. Dia boleh letak, tuan-tuan. Siapa di bilik jenazah, tuan-tuan? Ada satu list nama. Lebih kurang 30 orang jenazah yang tadi tu tidak dituntut. Seluruh Kuala Lumpur tiga tu. Jadi tengok list-list nama tersebut, ramanya di antaranya nama warga-warga asing lah. Kenapa? Keluarga dia jauh dah kau. Ada seorang jenazah ni, dia ada nama dia, ada bank tengok. Jadi jenazah tu orang Melayu kita. Dia nama kata, ni orang Melayu kita. Ya, apa kata kena tengok jenazah ni, kita kata terdetik. Jadi kata dia kata, tak apalah cik ustaz, marilah kita masuk. Masuk, tuan-tuan. Masuk, tuan-tuan. Bilik jenazah, bilik mayat ni dia sejuk belak, tuan-tuan. Dia bukan supaya aircon 16 Celsius. Lalu tuan-tuan, dia pun buka lah peti, kata ni jenazah salah ni. Kita tengok, lah dia boleh buat salah lah gitu, tuan-tuan. Buka ni jenazah betul. Atas jenazah tersebut, jenazah ni lepas dia buka, aku baca lah laporan polis mengatakan atas tu nama jenazah tersebut, umur berapa, umur lebih kurang 50 tahun, 60 tahun. Jadi kita tengok kes dia mati disebabkan aksiden. Tengok bawah lagi, tarikh dia meninggal dengan tarikh hak hamba yang nak tuntut jenazah tersebut lebih kurang dekat sebulan lebih, dekat 2 bulan tu. Berat setika mati lebih kurang 60 kilo. Jadi kita pun tengok. Nah, tengok bawah sekali ada nama ahli waris. Nama waris pertama, kedua, ketiga. Ada seorang waris, nama ini berbingkat jenazah tersebut, bermakna anak dia, tuan-tuan. Abang kata, cik, ni anak dia ke ni? Anak dia. Lepas tu dia pun tutup kamera, tutup TV apa, tutup kamera. Dia kata, yang masuk jenazah mulai, dia kata, ustaz ni saya nak cerita sikit. Kita dengar, orang-orang set dia ni duduk bilik jenazah ni banyak cerita, tuan-tuan.
Kita kata menarik berkali cerita ni. Ibu kata, Ustaz, jenazah tadi tu dia ada anak 5 orang. Kita yolah. Ya Ustaz. Patut ke mana? Cik tak telefon kau kan? Ustaz, sebelum saya nak terangkan kepada kes yang berlaku ni, untuk pengetahuan Ustaz, hospital mana-mana dia akan simpan jenazah yang tidak dituntut paling lama 3 bulan. Saya kata, tak sia kau ke jenazah? Bukan Ustaz. Jikalau kami uruskan jenazah tersebut, seandainya keluarga mari tuntut jenazah tersebut, maka jenazah sudah dikebumikan, maka kami wajib boleh kena sambil. Lalu dia kata, lah ni Ustaz, saya pernah telefon dah ke anak dia. Saya kata, yo cik, pernah telefon ya Ustaz? Saya telefon ke anak dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik nama sekian-sekian anak kepada jenazah. Ya cik. Cik, ayah cik ni dah meninggal dekat 2-3 minggu dah duduk hospital. Jadi cik tak mesti mari kau tuntut jenazah ayah. Tuan-tuan, apa jawapan anak tadi? Anak tadi jawab, cik, ayah dulu pernah menceraikan ibu. Ayah tinggal kami 5 beradik. Hari ini saya nak biar ayah duduk di bilik jenazah. Ni nak tengok hebat setara mana ayah duduk tinggal kami anak beranak. Dia zalim kepada keluarga cik. Tuan-tuan, inilah anak yang tidak mempunyai akidah. Ambo dah darah panah darah anak muda. Kita kata tak apalah lagu tu cik. Saya ambil cik telefon sekali lagi ke anak dia. Cik royak, saya nak urus. Fofok saya lah yang nak urus jenazah ayah dia. Dia telefon kata lepas check out daripada hospital Kuala Lumpur, berat jenazah tu lebih kurang 20 kilo, 12 kilo tuan-tuan. Lama dah meninggal ni. Jadi ambil jenazah ini pergi ke perkuburan Raudatus Sakinah. Perkuburan yang mana anak-anak tahfiz kita kebakaran baru ni 10 orang, 12 orang yang di Kuala Lumpur disimpan di situ. Siapa dia perkuburan Raudatus Sakinah? Kita naik van tuan-tuan. Kita naik van duduk sebelah jenazah ni. Duduk dalam ekor dia tak bangun tuan-tuan. Jenazah dekat 2 bulan. Kita duduk dalam van tu kan. Orang kata supaya orang ngisap gas tuan-tuan. Pala ni. Tubik van tu kita tengok langit. Pena betul mata. Ambil jenazah pergi letak di tempat nak mandi jenazah. Muncul seorang ustaz. Dia yang menguruskan jenazah yang tak ditutup pengalaman. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dai sekalian. Saya Ustaz Syarif. Hari ini saya akan jadi kepala kepada dai sekalian. Saya sebelum tu nak tanya, awak pernah mandi jenazah? Saya kata, saya tak pernah Ustaz. Saya mandi jenazah yang dituntut je. Jenazah tak dituntut saya tak pernah. Oh, jadi tak ada pengalaman lagi. Dia kata, awak ni saya pernah tengok muka awak. Saya kata, Ustaz, saya pernah tengok muka Ustaz juga ni. Jenazah depan kita dah berkenalan tu. Dia kata, saya pernah tengok Ustaz ngajar darukuk ilmu. Kata, yo, awak anak murid saya ni. Saya cek. Tak apa, disebabkan anak murid, mari duduk bagi kepala. Tuan-tuan, kita duduk getar hati kata. Dia letak kita bagi kepala. Orang Melayu kita, dia nak lari tuan-tuan, ada bab-bab tu tuan-tuan. Kita duduk bagi kepala. Kata Ustaz tadi, Wafi, lalu ni kami berempat jenazah tersebut. Buka kain ini perlahan. Saya buka tuan-tuan. Benda yang saya tidak pernah nampak tuan-tuan. Yang pertama sekali adalah jenazah tersebut sudah tidak mempunyai mata, tergelar. Yang kedua, bila kita tarik je kain ni, kulit yang manusia anggap kekal ni tuan-tuan, tarik sekali dengan kain tersebut, sebelah muka tak ada kulit. Allahu Akbar. Kita terkejut. Ambo kata, Ustaz, ambo tak boleh ni Ustaz. Kita tak boleh ni. Dia tak apa buat. Orang kata, anggaplah ni mak ayah awak sendiri. Kita buat tuan-tuan. Buat selesai apa semua tu. Dipendekkan cerita, dia duduk sebentar tu. Hari tu nak kira markah. Nak tengok kesempurnaan kerja, teliti ke apa. Lepas tu kena pergi gali kubur. Kita belakang tuan-tuan ketika tu. Bukan supaya cerita ekstroasi tanah kubur saja. Tak adi tu saja. Kita kena pergi gali tu. Tunggu sebentar tu kan nak gali kubur. Tiba-tiba sampai seorang permuda. Dia datang. Assalamualaikum Ustaz. Jenazah ayah selesai mandi dah. Kita kata, lah ini ayah kamu ke? Lah kamu anak dia lah ni. Oh ya. Kita tuan-tuan masa tu terpanah. Kita buat apa tinggal ayah ketika tu lama di hospital tu. Tak pergi tuntut jenazah awak. Dia kata, saya sibuk kerja, saya ni lama dah pisah dengan ayah. Banyak alasan. Tak apa lah ni. Abang ambil Yasin ni, abang pergi baca tepi jenazah ayah. Fafak ambo ni nak pergi gali kubur. Ambil Yasin ni tuan-tuan. Pergi tepi ayah dia, ayah pun buka Yasin. Buka Yasin. Saya perhati daripada jauh, dia tak boleh nak baca Al-Quran. Dia senyap. Cerita supaya cerita pendekar punya lapuk, rus hantar bawah, surat bawah pintu. Boleh kau suding surat bahasa Jawi, baca bahasa Arab. Boleh kau piramli, jadi senyap terus tuan-tuan. Dia duduk senyap lagu tu, duduk main lagu ni. Supaya seputih dalam cerita pendekar punya lapuk tuan-tuan. Kita pergi dekat back, sudah dah kau baca Yasin? Kita tanya, Ustaz,
Dia jauh sikit, ambon dia tak pandai baca Quran ustaz. Allahu akbar. Ambo kata tak apa lah lagu tu. Abang mari Pak Amar kita pergi gali kubur. Gali kubur dia pakai semak-semak ke meja tuan-tuan. Mana ada orang gali kubur pakai ke meja tuan-tuan. Selesai gali kubur kita sipai jenazah tuan. Tuan-tuan nak ceritanya apa? Bila kita tidak ada didikan akidah, sebab itulah Al-Quran menerangkan kepada kita benda yang pertama kita ajar kepada anak kita seperti Luqman Al-Hakim, aspek akidah. Biar dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, biar dia kenal manusia, ibu dan ayahnya ini siapa. Bila jadi lagu ni maka habis kehidupan itu. Tidak ada langsung 3 benda dalam kehidupan kita. Doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, semua tak ada. Maka sangat penting aspek akidah. Saya pendekkan tuan-tuan. Yang kedua, aspek syariah, ibadah dan ilmu. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Luqman Al-Hakim dia didik aspek yang kedua. Kata Abdullah Nasir Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, dirikan solat wahai anak andaku. Cegahkan kemungkaran, buat kebaikan. Dan yang ketiga, aspek akhlak, kesopanan dan kesantunan. Kita lihat tiga aspek ini semakin hari semakin tidak ada kepada manusia di akhir zaman. Yang berada di Facebook, yang berada di Instagram. Anak tina kita tuan-tuan, jadikan sosial media ni sebagai satu tempat untuk menginvestkan duit, nak dapat duit banyak-banyak dengan cara yang salah. Guna tuan-tuan, tayang aurat, jual produk kosmetik. Hak sah tak jadi jatuh dia lah dah tu. Allahu akbar. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Allah kata jangan kamu berpaling daripada wahai anak daku, jangan kamu berpaling daripada nasihat manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang sombong. Waqsid fi mashyika. Sederhanakan langkah kamu ketika berjalan. Waghdud min sautik, perlahankan suara kamu ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Tuan-tuan tengok, Al-Quran menceritakan, membimbing manusia itu daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara. Tuan-tuan, bahasa setakat tu dulu tuan-tuan panjang apa ni? Nyanyi kau orang kampung nak balik tidur buat kerja pula. 3 aspek ini kita jadikan bekalan kepada kita. Didik diri kita, didik anak kita, didik isteri kita. Ada ramai isteri-isteri. Tuan-tuan, moga-moga ianya menjadi kebaikan kepada kita. Tuan-tuan, berasa setakat tu dulu. Kenapa tuan-tuan? Baru minggu lepas, 2 minggu lepas ambo pergi forum 3 orang dah di Dungu. Kami pusing di Dungu. Ketika satu masjid, kamu tak ingat masjid ke apa? Forum start lepas maghrib pukul 9 masjid kata, AJK masjid kata, "Ustaz, kita kena berhenti kat pukul 9 Ustaz. Sebabnya jemaah takut mengantuk." Kita kata tak apa, boleh nak berhenti pukul 9. Tuan-tuan, pukul 9 apa selepas hari ambo ni nak kat pukul 9, sore kecek. 3 orang nak kecek ke apa tuan-tuan? Siapa dekat pukul 9 kita lajak lah, terlebih lah sikit. Ambo pasal ada 4 orang pemuda duduk belakang sekali nyandar. Dia pakat dah. Pokok dia akak je dia tengok kambo. 4 orang akak tuan-tuan, tak belik kau tengok. Tengok kambo, tengok. Kita kata, ambo rasa kita kena berhenti dulu. Kita kata kita berhenti tuan-tuan. Kita pun singgah lah tuan-tuan. Muka musafir. Kita lepas pada kuliah, kita singgah minum air. Minum air kedai rupa-rupanya malam tu jadi tilah weh terganu tuan-tuan. Allahu akbar. Patut pun dia sunat berhenti tu nak tengok bola. Jadi hamba takut kalau ada surau Masjid Al-Furqan ni malam ni, takut ustaz panjang pula. Tuan-tuan. Anak muda tadi pula siapa-siapa rumah tu bola main dekat 60 minit pula kalah pula terganu. Marah 2 kali marah dia tuan-tuan hamba. Esok kata supah kata aku tak segi dah saja. Jadi hamba takut berlaku di Masjid Al-Furqan tuan-tuan. Masa kamu kenal sekat tu dulu. Dan apakah kesimpulannya? Yang pertama sekali, amalkan kita ni sentiasa kita rasa tidak cukup. Para ulama mengatakan bahawasanya bila tanda-tanda orang yang sudah ada dalam diri dia ni, amalan dia dah cukup, dia tak perlu beribadah, maka rosaklah diri dia tu. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi Allah pesan dalam muka surat yang terakhir, tuan-tuan klik cek. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, hal nunabbi'ukum, maukah aku khabarkan kepada kamu bil akhsarina a'mal, amalan apakah yang paling rugi? Tak perlu pun Nabi Muhammad jawab, Allah jawab selalu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang paling rugi di atas dunia ini ialah orang yang telah menyia-nyiakan amalannya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian dia rasa dari dia, aku ni cukup ilmu dah, aku ni cukup dah ibadah aku, dah cukup dah belakang.
Maka tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang sangat-sangat rosakkan kepada diri kita. Dan kesimpulan kita yang kedua, jadikan 3 aspek ini, aspek akidah, ibadah, syariah dan ilmu ini, dan aspek akhlak, terapkan kepada diri kita untuk kita didik ahli keluarga kita. Moga-moga hidup ini jadi seperti Syekh Abdullah Nasir Ulwan, yang mana sebelum dia mati, dia tinggalkan sebuah kitab tahun 1981, 91, 2001, 2011, 2019, 38 tahun dia tinggalkan kitab Tarbiyatul Aulad sehingga ke hari ini orang duk guna, tuan-tuan. Itulah bisnes yang sangat-santak hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, analoginya kita ambil seorang bos, kerja dia hanya goyang kaki di rumah saja. Buat apa? Dia tak kena kerja dah. Puluh-puluh ribu duit dah masuk seminit-seminit dalam akaun. Dok makan untung lah tu. Tetapi Syekh Abdullah Nasir Ulwan, kita bisnes dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat ganjaran dunia, tetapi bagaimana Syekh Abdullah Nasir Ulwan? Kata para ulama, dia tengah makan hasil-hasil akhirat yang telah dia tuai ketika hidupnya dahulu, tuan-tuan. Sebab itu dalam diri kita tanamkan benda-benda yang kita lakukan, kebaikan yang pahalanya kita dapat grab sampai berterusan, tuan-tuan. Amba rasa sekat dulu. Moga-moga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada pihak masjid. Amba minta maaf sekiranya ada kekurangan, kelemahan pada diri amba. Apa-apa nasihat, insya-Allah boleh temui amba. Amba sekat dulu. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang lemah, yang dhaif, yang jahil itu datang daripada diri hamba sendiri, sifat seorang manusia. Mohon doakan kepada hamba. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.